Rancangan ini dibawakan kepada anda dengan kerjasama Affin Bank dan Affin Islamic. Selamat menonton rancangan Fulus di TV Al-Hijrah. Ya, dan sebelum kita memulakan bicara pada hari ini, selamat datang kita ucapkan kepada Gabungan Pelajar Melayu Semenanjung yang ada di sini. Dan juga daripada kuis yang setia bersama dengan kita. Terima kasih banyak-banyak. Ya, topik kita hari ini merupakan topik yang sangat penting di dalam Islam sebenarnya. Tapi sebelum tu, kita nak tanya kepada Farid yang merupakan kapten kepada band 30 Sen ini. Sekiranya terjadi apa-apa kepada anda, Farid, sudahkah anda mewasiatkan band ini kepada orang lain? Sudah. Siapakah? Ni, kawan-kawan saya semua ni. Semua? Yes. Takkan semua kot. Nanti dia orang akan bergaduh ke apa nanti, yang mana tinggi dia punya saham ke apa ke? Dah bagi semua. 25, 25, 25, 25. Wow. Okey. So kalau nak boleh isi orang. Korang agree ke tak? Puas hati tak dengan pembahagian tu? Sama rata? Wasiat kita tak tahu sebenarnya kan? Kita tak tahu Abang Farid. Dia baru lepas sekolah, dia tak pandai sangat ni. Dia kejap lagi itu yang dia nak tahu. Okey, kita akan ketahui segala-galanya. Dan macam manakah Abang Farid boleh mewasiatkan band dia sama rata, kena ke tak sama rata tu? Sebab ada anak sulung, ada anak kedua, ketiga dan sebagainya. Kita akan kembali selepas ini dengan ahli panel kita. Terus saksikan Fulus. Untuk bercakap tentang soal wasiat, saya pun nak bertanya banyak soalan, kemusykilan dan sebagainya. Jadi kita tampilkan ahli panel kita pada hari ini yang berbahagia, Tuan Haji Mahzir Mat Isa, Setiausaha Agung Persatuan Pengurusan Kewangan dan Harta Islam Malaysia. Tepukan kepada Tuan Haji. Assalamualaikum Tuan Haji. Waalaikumsalam. Selamat datang. Alhamdulillah. Tuan Haji, bercakap tentang soal wasiat ni, adakah kesedaran di masyarakat kita sudah cukup tentang perkara ini? Saya rasa kesedaran masih lagi di tahap yang begitu rendah. Kalau kita tengok statistik di beberapa syarikat-syarikat pemegang amanah, contohnya Amanah Raya, As-Solihin Trustee dan sebagainya tu, bilangannya terlalu kecil. Saya rasa mungkin sehingga kini dalam 1 juta lebih sahaja umat Islam kita yang menulis wasiat berbanding dengan berapa ramai umat Islam di Malaysia. Ya. Kan? Jadi kesedaran itu terhadap rendah. Kenapa agaknya perkara macam ni? Saya rasa mungkin disalah artikan ataupun tafsiran tentang keperluan buat wasiat tu sebab bagi orang Islam, mereka semua menyangkakan bahawa semua harta orang Islam ni bila berlaku kematian akan diselesaikan mengikut kaedah pembahagian faraid. Ya. Wasiat dalam erti kata di sini adalah hasrat si mati semasa hayat dia untuk dia nak bagi sebahagian daripada harta dia itu kepada yang bukan waris. Berapakah jumlah yang dia perlu bagi? Maksima mengikut hadis yang kita rujuk, kita tak boleh bagi melebihi 1/3 kepada yang bukan waris. Kita ambil macam inilah, yang bukan waris ni contohnya bukan waris, anak angkat. Ya. Ada sesetengah kalangan kita yang Allah izin tak ada anak dan sebagainya kan. So dia akan ambil anak angkat belah daripada kecil sampai anak angkat itu dah besar, kasih sayang tu dah melimpah.
Kan macam anak sendiri. Jadi dia nak bagi melalui faraid tak boleh sebab dia anak angkat. Jadi dia kena bagi melalui wasiat. Tapi wasiat tu bukan sekarang. Bila Faizal meninggal besok baru dilaksanakan pembahagian tu, pemberian itu. Kalau dibuat sekarang dia tak panggil wasiat, dia panggil hibah. Yang faraid untuk waris. Kan? Dia ada hak dia dalam Al-Quran, memang dinyatakan dalam surah An-Nisa ayat 11-12 pembahagian faraid itu jelas. Tapi yang bukan waris ni dia boleh terima melalui wasiat. Apakah hukumnya Tuan Haji bagi mereka yang mungkin tidak mengindahkan atau mengabaikan wasiat ini? Adakah berdosa ataupun dia tidak tak buat pun tak apa? Dia tidak sampai peringkat berdosa tak buat wasiat ni. Tetapi kalau kita tak buat wasiat, bila kita mati dia ada dua keadaan. Pertama, mati tanpa wasiat. Yang kedua, mati berwasiat. Ada implikasi dia. Tuan Haji, sebab Tuan Haji bercakap ni saya pun rasa pening. Tuan Haji lukislah sikit. Boleh. Nampak tadi macam dah kelabu dah. Betul. Dah berpinau. Saya minta tulis. Silakan Tuan Haji. Baik, tadi kita cerita tentang dua bentuk kematian dan beberapa nilai harta. Saya akan buat macam ni. Bila kita mati, ada dua keadaan. Satu, mati tanpa wasiat. Wasiat di sini ni memberi makna kadang-kadang tu bukan yang pemberian 1/3 tadi tu. Okey. Adalah dokumen wasiat. Ya. Dokumen wasiat iaitu dokumen pelantikan wasi. Kalau dalam Aifin Islamik, dia ada satu produk dinamakan Aifin I Wasiat. Jadi kalau dia buat wasiat dengan Aifin I Wasiat tadi, maknanya dia mati berwasiat. Kemudian kita akan lihat pula berapakah nilai harta dia. Kalau dia tanpa wasiat, harta dia ada kurang daripada 600,000 tunai sahaja. Maknanya dia berurusan dengan amanah raya berhad terus untuk mengeluarkan, dia dipanggil surat kuasa mentadbir. Kemudian kalau harta dia melebihi katakan kurang daripada 2 juta, 2 juta, ya ini harta yang termasuk harta alih campur dengan harta tak alih. Tahu kan harta tak alih yang saya dah terangkan tadi? Ini dia kena berurusan dengan pejabat pusaka kecil. Okey. Tapi kalau dia harta tu melebihi 2 juta, contoh Faizal mungkin kan? InsyaAllah. Amin. Amin. 2 juta. Maka dia kena pergi kepada Mahkamah Tinggi untuk mengeluarkan yang saya sebut tadi ni. Mengikut dia kena nilai ikut nilai dia. Tapi kalau kita dah buat persediaan, dah buat perancangan, dah ada wasiat, maka pentadbir tadi terus pergi Mahkamah Tinggi untuk mengeluarkan, dia panggil probate. Probate. Okay. P-R-O-B-E-T. Okay. Probate. Jadi dengan adanya probate ni, pentadbir pusaka tadi boleh terus mencairkan harta dia atas nama pentadbir. Kemudian barulah dibuat proses pembacaan wasiat dan juga pembahagian. Di sini proses dia ambil masa. Pertama, sebab itu yang kita kata tadi. Dah tak larat dah tu. Yang kita kata tadi, ada 40 lebih bilion nilai harta yang terbeku bukan kerana ketidakcekapan contohnya mana-mana syarikat pemegang amanah. Tapi kadang-kadang berlaku disebab nak melantik, nak mengenal pasti siapakah yang boleh dipercayai untuk jadi pentadbir pusaka. Jadi untuk menjamin hak kepada waris-waris tadi, maka kena diadakan 2 orang penjamin. Sebenarnya, walaupun Tuan Haji dah lukis, saya masih pening. Penonton semua okey? Okey, saya rasa diorang pun ada soalan yang akan ditanya. Sebentar lagi tak apa. Sekarang kita nak tanya soalan dulu kepada orang di luar sana. Mereka faham ke tidak tentang wasiat ni? Jom kita tengok sekarang. Silakan. Bagi saya membuat wasiat tu penting, terutama dalam keadaan masa dia sihat. Okey, sebab wasiat ni adalah untuk apabila di dalam keadaan tak sihat nanti, supaya harta pusaka yang ada itu boleh dinamakan atas nama orang tertentu ataupun pada badan tertentu. Bagi saya benda tu perlu buat segeralah, especially yang macam kita masih muda dan sihat kan. Kalau dah terlewat tu payahlah ada implikasi yang kemudian hari. Wasiat pada saya penting kot bila seseorang tu meninggal dunia. So
untuk pengagihan harta tu lebih mudah. Itu dia pandangan orang ramai tentang wasiat, dan kita ada banyak lagi persoalan yang berada di minda. Sebenarnya saya nak keluarkan kejap lagi. Dan juga kita ada seorang tetamu lagi, seorang orang kata ahli sukan yang terkenal akan bersama dengan kita dalam rancangan Fulus. Jangan ke mana-mana. Bila orang faham cara nak mengurus hutang mereka, jadi mereka boleh mengelak untuk nak masuk program pengurusan kredit. Memang impian saya nak mendirikan masjid lah. Doa-doakan, mudah-mudahan kita dapat bina masjid. Kalau tak dapat masjid surau, okeylah. Terjamin keberkatan. Kita nak keberkatan, betul tak? Betul. So, muamalat adalah aktiviti yang melibatkan perhubungan manusia dengan manusia. Mua tu nama orang dan kita pakai alat lah. Dan kita akan berjumpa lagi dalam Fulus musim yang kedua. Yeah! Dapatkan Al-Quran dan Al-Quran Terjemahan Pelangi, terbitan Pustaka Darul Iman yang pertama di Malaysia. Al-Quran Darul Iman sentiasa di hati anda. Kembali lagi dalam Fulus, dan tajuk yang menarik hari ini tentang wasiat. Okey, sekarang ni kita nak menjemput botak yang ketiga akan bersama dengan kita sebentar lagi. Beliau merupakan pemain pertahanan untuk pasukan ATM dan juga pasukan kebangsaan, Amir Rizwan Taj. Assalamualaikum. Taj lah, Amir Taj. Tiba-tiba keluar lagu Ricky Martin pula kan. Okey. Kita nak tanya kepada awak ni, Taj. Awak dah dengar panjang lebar Tuan Haji cakap tadi kan tentang wasiat. Adakah anda baru mengetahui tentang perkara ini? Saya duduk tepi ni, saya dengar tentang wasiat ni semua. So, saya pun baru faham. Ingat ke wasiat ni apa yang, contoh macam arwah ayah kita bagi kat kita ke? Rupanya sebenarnya wasiat ni untuk bukan waris lah kan. Yeah. Waris ni faraid dia. Waris dia boleh terima daripada faraid. Ada pembahagian-pembahagian faraid. Saat lagi mungkin saya akan kongsi sikit contoh. Ya, betul-betul. Dan sebagai seorang pemain bola sepak kan, dia dapat gaji ribu-ribu ni. Sudahkah awak berfikir untuk mewasiatkan kepada siapa? Setakat ni tak ada fikir tentang wasiat apa semua lagi lah. Tapi dah tulis, dah buat dokumen wasiat belum? Sekiranya berlaku kematian, harta yang di bawah you ni, siapa yang nak uruskan? Belum lagi. Belum lagi. Jangan tunggu lama-lama. Kalau tak ada siapa, Tuan Haji, saya boleh tolong uruskan. Mungkin ada soalan daripada Tuan Haji, kalau kita, macam mana kita contoh macam harta yang pergi ke amanah raya semua kan. So lepas contoh macam arwah ayah meninggal, macam mana kita nak tahu semua total ke apa benda yang boleh dibahagikan kepada adik-beradik, pada waris. Sebab kita tak tahu, kita tak jelas. Sebab kita tak tahu kan apa yang ada. Itu antara nasihat saya kepada semua di luar sana yang belum buat perancangan harta. Pertama sekali, langkah pertama adalah untuk menulis wasiat, iaitu dokumen wasiat tu untuk melantik siapa pentadbir. Dalam dokumen tu nanti dia ada satu dokumen tambahan, iaitu senarai-senarai harta. Jadi senarai-senarai harta tu disenaraikan. Contohnya akaun bank, geran tanah, geran rumah. Semua tu perlu disimpan dan direkodkan. Kalau saya sediakan satu fail kat rumah tu. Kalau saya meninggal, rumah saya tak ada masalah. Paling tidak pun statement yang terakhir. Yeah. Kemudian saya akan letakkan lagi fail tentang geran kereta, geran rumah. Lepas tu saya sedia lagi fail hutang. Hutang pun kena juga. Sebab apa, dia orang kena tahu juga hutang si mati kan. Yeah. Sediakan benda tu. Jadi bila kita dah mati, amanah raya dia minta semua tu, senarai tu. Okey, menarik sebenarnya. Tapi banyak lagi soalan.
Yang menanti anda. Kita nak buka apa soalan tersebut kepada penonton-penonton sekejap saja lagi, tapi kita tenangkan fikiran, kita hadam dulu apa yang diperkatakan oleh Tuan Haji tadi dan kita akan kembali selepas ini. Semuanya dalam Fulus. Bila orang faham cara nak mengurus hutang mereka, jadi mereka boleh mengelak untuk nak masuk program pengurusan kredit. Memang impian saya nak mendirikan masjid lah. Doa-doakan mudah-mudahan kita dapat bina masjid. Kalau tak dapat masjid surau, okeylah. Terjamin keberkatan. Kita nak keberkatan, betul tak? Betul. So, muamalat adalah aktiviti yang melibatkan perhubungan manusia dengan manusia. Mua tu nama orang dan kita pakai alat lah. Dan kita akan berjumpa lagi dalam Fulus musim yang kedua. Yeah! Pelekat mangga berkualiti tinggi. Selesa dipakai orang di mana-mana dan ke mana saja. Bangga bersarung mangga. Panas hari ini, Fulus membincangkan tentang isu wasiat dan kita masih lagi bersama dengan Haji Mahathir Mat Isa juga Amir Ridwan Taj, ahli-ahli panel kita pada hari ini. Cuma tentang wasiat ni saya ada satu lagi soalan Tuan Haji. Bolehkah kita mewasiatkan harta benda kita kepada orang bukan Islam? Boleh. Saya bagi satu contoh. Ya. Seorang yang sudah pun kembali kepada fitrah, memeluk Islam, kemudian ibu bapaknya belum. Islam ni dia bagusnya sebab dia tak memutuskan hubungan kasih sayang. Ya. Tapi ibu bapaknya tidak boleh perolehi harta dia melalui faraid. Jadi dia boleh mewasiatkan maksimum 1/3 kepada ibu dan ayah. Itu untuk ibu bapa. Tetapi kalau kepada kawan sahabat andai boleh juga. Boleh juga. Tak ada masalah. Yang tak bolehnya kepada rumah-rumah ibadat. Ya, berikan wasiat tadi. Ya, kepada yang utamalah. Yang utama. Touch tadi macam ada persoalan. Silakan. Tuan Ji, nak tanya sikit. Kalau macam sebelum si mati, dia ada pernah cakap macam contohlah macam tanah ni nak bagi kepada cucu ni, tapi dia tak ada tulis. Sehinggalah dia dah meninggal, tapi contoh macam anak-anak ada ingat dulu arwah abah ada pernah cakap tanah ni dia nak bagi kat cucu sulung semua. Ini main ingat je lah. Orang ni boleh tu? claim ni, orang ni boleh claim ni, macam mana? Ini yang banyak berlaku dalam masyarakat kita. Ya. Dia nak buat wasiat, tapi wasiat lisan. Dia tidak bertulis. Jadi dia akan menimbulkan pertelingkahan nanti. Sebab wasiat lisan sebenarnya perlu dilaksanakan juga, tapi perlu ada kepada penyaksian. Bukti, nak bukti. Perlu pada pembuktian. Betul ke siapa yang menyaksikan ayah arwah abah dulu cakap begitu? Tapi untuk mengurangkan pertelingkahan, perselisihan di antara saudara mara ataupun waris-waris ni, eloklah wasiat itu didokumentkan. Ya. Kan? Seandainya bukan dokumen tetapi rakaman video. Boleh? Boleh. Rakaman video. Cuma sekarang ni siapa yang nak mentadbir tu? Isu dia tadi, siapa yang nak ambil tanggungjawab mentadbirkan proses pengagihan dan sebagainya. Masalah timbul kalau Amir yang pergi dulu. Kalau Amir pergi dulu seolah-olah tidak ada pentadbir. Sebab tu kalau boleh kita lantik institusi sebagai pentadbir. Ya, sebab itu kita ada banyak institusi sekarang. Macam Afin wasiat tu dia mewakili Amanah Raya. Itu satu institusi yang boleh menjadi pentadbir pusaka. Baik, berbalik kepada yang penerima wasiat. Ya, katakan ada di antara adik-beradik lah Dia kata tak apa, aku tak nak ambil 1 sen pun. Aku tak nak ambil tanah apa pun. Korang bahagilah sama kata. Itu boleh? Boleh. Maknanya dalam proses pembacaan wasiat nanti, pentadbir akan tanya semula siapa yang nak bagi, orang kata apa, nak kecualikan hak dia. Dia panggil law English, dia panggil waive your right. Ya. Maknanya you sign satu borang
yang dia tak akan tuntut sembarang hak dia. Jadi bahagian dia tu dikumpulkan balik, dibahagi balik kepada orang yang lain, pada waris-waris lain. Itu hebat. Baik. Apa terlaksanakah wasiat daripada seseorang yang tiba-tiba dia hilang akal? Kita kena tengok masa dia buat wasiat tu dia hilang akal tak? Kalau masa dia buat wasiat tu dia orang yang normal, dia hilang akal kemudian, wasiat itu boleh dilaksanakan, sah. Tapi kalau masa dia tengah hilang akal tu, tengah tu buat wasiat, tak sah lah. Ada orang pula yang mempengaruhi dia apa semua? Mempengaruhi dia, tak boleh. Memang tak sah lah? Tak sah. Baik, itu dia. Kita ada soalan yang bakal kita buka kepada penonton semua. Daripada pelajar-pelajar kita. Silakan. Yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Afzan dari Kuis. Soalan saya, jika saya ingin membuat hibah, saya boleh cakap macam tu saja ataupun perlu ke saya mencari orang untuk menguruskan urusan hibah tu? Hibah tadi soalan dia, boleh tak saya bercakap gitu saja? Saya ambil contoh ginilah. Saya hibahkan gelas ini kepada saya minum. Bila hibah maknanya sudah menjadi hak dia, kan? Tapi kalau kita nak buat hibah secara macam ni tak apa, dia tidak ada hak milik, dia tidak ada tertulis. Contoh kalau rumah dia ada nama kita, kan? Jadi kalau hibah bermakna kena berlaku proses pertukaran hak milik. Pertukaran hak milik maknanya kena isi buat dokumen, ada lawyer dan sebagainya tu, perlu ada orang uruskan supaya berlaku perubahan hak milik tadi. Baru sah hibah dia tu. Dia ada akad dia. Pemberi hibah, penerima hibah bersetuju, terima. Kan? Tetapi masalah timbul apa? Contohnya ibu hibah rumah pada anak, tukar hak milik rumah zaman sekarang, bukan macam anak zaman dulu-dulu. Dia kata, I'm sorry mak, rumah ni saya punya. Maka mak silalah. Ada kes begitu. Ada. Allah. Oleh yang demikian, kita buat satu buat satu instrumen baru yang dinamakan deklarasi hibah. Maknanya hibah dibuat, tapi pelaksanaan itu ditangguhkan sehinggalah pemberi hibah itu berada dalam situasi dia tidak boleh mengurus harta. Contohnya mati. Barulah hibah itu dipindah milik. Harta itu dipindah milik untuk menjaga kepentingan pemberi hibah. Kalau tidak, naya. Saya bagi hibah pada anak saya suruh saya keluar rumah. Saya nak pergi duduk mana? Betul. Sebab tu kena ada satu instrumen baru dinamakan deklarasi hibah. Baik. Yang ini, mak ini saya pulangkan. Tidak ada deklarasi. Tidak ada deklarasi, tapi air saya dah diminum. Kira halal lah. Halal. Soalan yang kedua. Saya Muhammad Abdul Alif bin Azman daripada GPMS Sekolah Islam Antarabangsa. Saya nak buat tu, apakah langkah pertama saya kalau saya nak buat wasiat? Langkah pertama. Langkah pertama mungkin saudara boleh bertemu dengan mana-mana ejen-ejen yang promosi wasiat. Dia ada ramai kat luar sana ejen-ejen, ataupun terus saja kepada Afin Islamic, dia ada produk yang nama Afin I Wasiat tadi, terus kat kaunter dia terus boleh buat penulisan wasiat. Kepada anda yang sedang menonton di rumah macam biasa, kita ada kuis mingguan dan juga soalan yang perlu anda kumpul hingga akhir musim ini. Jom kita saksikan soalannya. Baik, sebelum kita mengakhiri episod kita pada minggu ini, kita nak dengar sesuatu daripada Taj. Silakan. First kali terima kasih lah kepada semua pihak terlibat kerana bagi peluang saya datang ke majlis seperti ini. Terima kasih juga kepada Tuan Haji kerana banyak juga pengetahuan yang saya tahu tentang faraid dan wasiat semua. Nah, saya pun dah slow-slow boleh fikir tentang pergi daftar ke apa, dokumenkan semua wasiat dan harta yang ada untuk masa depan. Sama-sama sebenarnya, dan sudah pastinya membuka mata kita kepada apa orang kata yang lebih luas lagi, dan wasiat itu sendiri bukannya untuk mereka yang berumur ya. Adik-adik kita ni pun. Kadang-kadang wasiat tidak semestinya kita nak wasiatkan harta. Kita boleh wasiatkan pesanan. Pesanan pun ada. Pesanan suara. Contohnya kita tulis
kepada isteriku yang kucintai. Andai kata abang pergi dahulu, didiklah anak-anak kita mengikut lunas-lunas Islam. Boleh tulis macam tu. Si isteri pula boleh tulis, wahai abang yang dikasihi, yang dicintai, andai ku pergi dulu, kau jangan kahwin lagi. Yang tu memang itu tak boleh. Itu tak valid, tak valid. Oh, tak valid lah. Tak boleh lah kan. Lelaki mana boleh tak kahwin lagi. Okay. Terima kasih banyak-banyak kepada semua, dan minggu depan kita akan kembali dengan topik yang lebih orang kata hebat lagi, dan kita akan menjemput ahli-ahli panel yang lain, tapi kita akan merindui Tuan Haji kita pada hari ini. Tepukan kepada Tuan Haji Mahathir dan juga Amir Ridwan Taj kerana sudi untuk bersama dengan kita pada hari ini. Juga kepada anda yang menonton di studio, di rumah. Untuk anda 30 sen ada sesuatu yang istimewa kali ini. Apa yang istimewanya? Wasiat. Pesanan kepada saya ke? Okey, kita sebentar lagi kita akan mainkan lagu daripada album kedua 30 Sen. Yang akan berada di pasaran bulan Mac. Okey, 30 sen ke 30 sen ni? 30 sen lah. Okey. Dia kalau tengok Tuan Haji rambut putih ingat macam Mak Saleh tu. Okey, lagu ini berjudul Cinta Sampai Mati. Sebelum dia mati tu dia dah siap semua, wasiat semua dah siap. Elok kena betul lah. Okey, tepukan kepada 30 sen dan kita jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum. Bila kamu cinta dia sepenuh hatimu, bila kamu rindu dia sepenuh jiwa ragamu, bila kamu ingin dia berada di sisimu, bila kamu ingin dia hidup bersamamu, dia seakan di depan mata. Semua ini hanyalah dugaannya. Bila lagi kamu jatuh cinta, lagi kamu cinta lagi dia sampai mati. Bila cinta kamu tidak lagi, dia cinta lagi kamu sendirian. Bila saya menunaikan umrah, saya tak tahu kenapa di bumi Barakah tu sama ada di Madinah atau di Mekah, ramai pula orang-orang nak panggil hajah. Jadi saya bilang, orang panggil saya masa tu saya tak tahu apa maksud hajah kan. Sehingga dia panggil aku hajah, mungkin orang yang menunaikan umrah tu semua dia panggil hajah atau haji. Jadi saya dah tersyok dah sendiri. Subhanallah, panggil aku hajah, yang insya-Allah aku akan jadi hajah tak lama lagi. Rancangan itu tadi dibawakan kepada anda dengan kerjasama Afin Bank dan Afin Islamic.